Siri Darurat episod yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan, sahabat-sahabat yang sudi setia dengan channel ini, The Ibnu Rijal. Kita masih lagi dalam siri perbincangan tentang darurat di Tanah Melayu. Ini dalam episod yang ketiga. So kita akan sambung penceritaan kita kemarin. Kemarin kita dah berhenti sampai setakat tahun 1948-49, yang mana Dr. Ong Chong Keng mengusulkan untuk setiap seorang yang berada di Tanah Melayu ketika itu untuk ada satu IC, identity card, yang di dalamnya ada cop jari, ada gambar, ada alamat dan sebagainya, seperti mana IC yang kita ada sekarang lah. Dan setiap orang Melayu, orang yang umur 12 tahun ke atas. So konsep dia macam sama macam yang kita ada sekarang. Baik, cuma identity card itu belum tentu lagi dia sebagai seorang rakyat. Dia sebagai salah satu bukti, sebagai satu perbezaan yang orang yang mempunyai identity card itu bukanlah komunis. Itu peringkat awalnya. So hari ini kita akan sambung proses seterusnya, apa yang berlaku sesudah itu. Baik, setelah kita dah cerita sebelum ni, Sir Edward Gen mati dalam nahas udara. So yang menggantikan Sir Edward Gen adalah Sir Henry Geni sebagai Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu. So apa yang Sir Henry Geni buat ketika mana dia memegang jawatan tersebut? So dia melihat kepada perlunya kerjasama yang baik di antara kerajaan dan rakyat dalam kita menangani komunis ini. Maka apa yang Henry Geni buat adalah, antara yang dia buat adalah dia membuka luaskan cawangan. Banyak klinik-klinik desa dibuat, Persatuan Palang Merah masa tu. Kemudian dia melawat ke sekolah-sekolah, dia menyantuni para orang kampung, para wanita. Itu peringkat awal yang dibuat oleh Sir Henry Geni. Kemudian apa yang Henry Geni buat juga adalah dia mengusulkan, dia menawarkan pengampunan lagi seperti mana yang telah ditawarkan sebelumnya. Maka Henry Geni buat lagi. So kalau kita faham dalam senario ini, berkali-kali British buat tawaran pengampunan kerana bagi saya ketika itu ancaman komunis begitu besar. Sehingga kan apa yang mampu British buat adalah menawarkan keampunan kepada mereka. So tawaran pengampunan untuk serah diri itu telah dibuat pada tahun 1949. So dikira-kira ramai juga komunis yang menyerah diri, tetapi masih ramai yang berada di dalam hutan. So apa lagi yang boleh Henry Geni buat adalah dia kata yang memberi nyawa kepada komunis ini adalah orang kampung yang duduk di pinggir-pinggir hutan. Maka apa yang Henry Geni buat pada tahun 49 adalah dia membuat satu dasar penempatan semula. So rumah-rumah yang berada di hutan-hutan dibakar dan mereka kerajaan British menempatkan rumah-rumah baru untuk orang kampung mendiami dalam satu kawasan kampung yang lebih tersusun. Dan peringkat itulah British ketika itu telah menubuhkan satu jawatan kuasa kampung yang di dalamnya ada ketua kampung. Dan melalui itulah ketua kampung ada kuasa untuk cek penghuni-penghuni rumah. Dan setiap rumah itu kena ada laporan penghuni dia berapa orang, dan hari itu bila malam berlalu, last dalam rumah dia ada berapa orang, anak dia siapa yang tak balik. So kena lapor. Dan ketua kampung ada kuasa tanpa had masa untuk serbu masuk ke dalam rumah orang kampung yang dia syak memberi bekalan makanan kepada komunis. Itu peringkat kampung yang dibuat jawatan kuasa kampung. Ini dalam tahun 51 demikian. Kemudian British juga, Henry Geni khususnya, mencadangkan satu bulan disebut sebagai bulan rakyat melawan penjahat komunis. Dibuat dalam tahun 49, yang mana rakyat dilatih untuk dengan senjata, dengan ilmu basic pertahanan diri untuk berlawan dengan komunis. Bila mana komunis datang ke kampung-kampung, maka seramai 435,000 orang rakyat ketika itu. Bayangkan dalam era tahun 49 begitu, telah ada 435,000 orang datang menawarkan diri untuk menjadi sukarela. So itu satu perkembangan yang baik. Itu satu konotasi, satu petanda bahawa rakyat memang tak suka akan komunis masa tu. Baik. Tapi kita kena jelas peringkat awal semasa perjuangan PKM peringkat awal itu, saya rasa rakyat memberi sokongan. Tetapi bila mana
dah stable dah, komunis masih lagi memilih untuk menganas, itu yang membuatkan rakyat mula meninggalkan mereka. Maka tuan-tuan, Andy dengan orang kata apa, perancangan dia yang lebih tersusun dalam tahun 52, Andy Gurney merasakan sekarang ini ancaman satu lagi tinggal adalah orang-orang Cina kurang memberi sokongan kepada kerajaan British, masih lagi menumpahkan kesetiaan mereka kepada komunis. Maka untuk mengambil hati orang Cina, ketika itulah Andy Gurney mengusulkan dalam tahun 52 untuk kita buat memperluaskan kanun kerakyatan, kewarganegaraan. Maka orang-orang Cina ini boleh, yang lahir di Pulau Pinang, Melaka dan negara-negara lain, boleh secara langsung akan jadi rakyat Tanah Melayu, dan juga mereka yang dah dewasa ini boleh apply dan akan diluluskan. So ini menarik minat orang Cina, dan mereka beramai-ramai memohon untuk menjadi rakyat di Tanah Melayu. So bila mereka telah pun menjadi rakyat dan diberi hak sebagai rakyat di Tanah Melayu, maka apa lagi yang mereka perlu perjuangkan? Mereka telah pun menjadi rakyat. Oh, seronok angin sejuk macam ni. Mereka telah pun menjadi rakyat. So mereka mula settle down dan mula start fikirkan bisnes mereka, membuka perniagaan, dan mereka sudah tidak support komunis lagi. Masih ada yang support tapi tak ramai. Mostly dah fikir untuk orang kata apa? Move on lah. Move on. So itu yang dibuat oleh Andy Gurney. So memberi satu tamparan yang sangat hebat kepada orang komunis di hutan-hutan. So apa lagi yang Andy Gurney buat adalah dia buat kampung baru, penempatan semula kampung baru orang-orang Cina. Kemudian dia juga mewujudkan dasar kampung hitam, kampung putih, iaitu kampung mana yang telah clear, yang tidak ada ancaman daripada komunis, tidak didengari memberi bantuan kepada komunis, maka diisytiharkan kampung putih. Maka darurat ditamatkan awal di kampung-kampung yang diisytiharkan sebagai white area. Berbeza dengan kampung yang disebut sebagai kampung hitam yang masih lagi ada isu-isu gangguan komunis, masih lagi ada isu-isu orang yang membantu komunis. So lagi lambatlah darurat ditarik. So apa kesan darurat kepada orang kampung ni adalah antaranya adalah Perintah Kawalan Pergerakan, PKP. Tapi mereka tak ada main sejahtera. Tapi mereka tak boleh keluar rumah tak sewenang-wenangnya, kena balik sebelum pukul 8 malam, dan waktu malam tak boleh keluar rumah langsung. Dan kalau ditangkap seseorang itu membawa makanan, bukan food panda lah zaman tu, kalau membawa makanan pada waktu malam hari, mereka akan ditangkap dan dibunuh kerana disyaki memberi makanan itu kepada komunis. Ini yang berlaku dalam era itu. Maka sebab itulah orang nak sangat untuk kampung mereka itu cepat diiktiraf sebagai kampung putih. So tekanan ini sangat dahsyat lah, dengan penubuhan pasukan Home Guard. Masa tu general yang dilantik sebagai pengarah program ini adalah General Harold Briggs. So dialah yang bagi senjata kepada orang kampung, para wanita, seperti mana kita tengok dalam buku teks dulu kan, perempuan pegang senapang apa semua tu. Itu pasukan Home Guard. So memberi kuasa kepada rakyat, yang akhirnya lama kelamaan komunis menghadapi tekanan yang sangat dahsyat. Akhirnya orang ini perlu dihapuskan. Maka Andy Gurney dibunuh. Andy Gurney dibunuh dalam perjalanan pulang. Dia nak balik ke Bukit Fraser dalam tahun 1951. Dia dibunuh. Okay. Andy Gurney dibunuh. Chimping, tak silap saya Chimping yang antara yang terlibat. Baik. Bila Andy Gurney dibunuh, datang satu pesuruhjaya tinggi yang baru dalam tahun 52, bulan 2 masa tu, Templar yang datang kemudian. Templar merasakan peperangan dengan komunis ini takkan menang selagi mana kita memfokus on physical, on semua benda ni ya. So senjata semua ni. So kita kena banyak diplomasi juga, sebab kita tak tahu berapa ramai lagi orang yang menyokong komunis dalam diam. Meskipun dia daftar sebagai rakyat, dia ada IC, tapi mungkin dia menyokong komunis dalam diam. Maka Templar mula menyantuni rakyat, mula buat program-program yang mendekati rakyat dan sebagainya, yang untuk menarik minat orang rakyat kepada pemerintah instead of PKM. Namun satu sudutlah perjuangan mereka ini adalah untuk mendaulatkan tanah air. So bagi saya lah, peringkat itu masih ada asasnya, sebab British kot mana pun dia penjajah lah kerajaan macam mana pun. So asasnya masih ada perjuangan mereka itu. Namun start bila yang bagi saya lah perjuangan komunis PKM ni kita rasa habis, iaitu pada tahun 1955, iaitu di mana persediaan kepada sebuah negara merdeka telah dibuat oleh Tunku Abdul Rahman. So dalam bulan Julai tahun 1955 telah berlaku pilihan raya persekutuan yang pertama. Maka menang kepada Perikatan, dan Perikatan membentuk kerajaan selepas itu. So bila kerajaan telah terbentuk,
oleh Perikatan orang Melayu, ada orang Cina, Tan Cheng Lock dan sebagainya. So telah ada kesediaan untuk sebuah negara sendiri, negara yang merdeka. So di sana kita fikir perjuangan komunis masa ni sudah tidak valid lagi, sebab kalau awak memperjuangkan untuk merdeka, sekarang kita dah merdeka. Sekarang awak berhenti, join kami saja. Masuk jadi rakyat macam biasa sudah. Tak usah duduk mengamuk lautan, tak tahu halah. Mai duduk kerja elok-elok. Peringkat itu. So PKM merasakan masa ni, okay, kami kena do something. Maka ketika itu Chimping menghantar surat kepada Tengku Abdul Rahman untuk berunding. Tapi ditolak oleh Tengku Abdul Rahman. Surat yang kedua ia hantar selepas kemerdekaan itu, rundingan yang berlaku di Baling, masa itu Tengku Abdul Rahman terima yang kedua itu, maka berlaku perundingan. PKM menuntut agar kerajaan Tanah Melayu masa itu mengiktiraf mengiktiraf PKM. Ini berlaku dalam tahun 55, bulan 12 tak silap. Tapi menghadapi jalan buntu lah. Masa tu PKM nampak kalau nanti Perikatan dah menang dah. Sekarang dalam proses nak tuntut kemerdekaan. So macam mana masa depan PKM? Maka Chimping dan PKM ini, masa tu Rashid Mahdi dan sebagainya yang berunding di Baling tahun 55 itu, menuntut agar kerajaan Malaysia nanti, kerajaan Tanah Melayu nanti untuk mengiktiraf PKM sebagai sebuah parti politik. Dan kami bersetuju untuk meletakkan senjata. Tapi Tengku Abdul Rahman berkeras mengatakan tak perlu untuk jadi parti politik lagi, kamu letak senjata, jadi rakyat Tanah Melayu macam biasa, kami akan ampunkan, tidak akan dihukum, jadi rakyat macam biasa. So mencetuskan pertemuan itu buntu, tak ada keputusan. PKM pun kerah, Tanah Melayu punya kerajaan baru masa tu pun strict. So buntu sampailah bulan Ogos kemerdekaan. Angin best. Bulan Ogos kemerdekaan berlangsung di Tanah Melayu 31 Ogos 1957. So memberi tekanan lagi kepada PKM untuk mereka meneruskan ideologi mereka. Mereka telah diiktiraf. So dihantar lagi surat Chimping kepada Tengku Abdul Rahman. Tengku Abdul Rahman kali ini sudah tidak melayannya lagi. Tetapi lama kelamaan mereka punya pahaman makin surut, makin hilang ke hutan-hutan. Maka dalam tahun 1960, masa tu 31 Julai, baginda tuanku yang pertama ketika itu mengisytiharkan tamatnya darurat yang telah diiktiraf di isytihar awal tahun 48 dulu ni. Maka telah tamat dalam tahun 60. Maka tamatlah perjuangan komunis dan selesailah darurat yang pertama di Tanah Melayu ketika itu. Itu yang berlaku. Namun saki-baki komunis yang berada dalam sekitar hutan-hutan, berapa minit dah ni? 20 minit. So saki-baki komunis yang berada di hutan-hutan semua masa tu, kita silap kita juga, kita merasakan ancaman dah tak ada. Sebenarnya ancaman itu masih ada. So pasukan ini, gerakan ini menyusup masuk diam-diam, pelan-pelan, masih ada sokongan mereka, masih ada gerakan mereka, sehingga mereka bangkit semula. Itu yang menyebabkan darurat yang kedua yang diumum pada tahun 70-an itu. Sebab zaman itu dahsyat juga kebangkitan mereka. Mereka bunuh Ketua Polis Negara, saya dah sebut sebelum ni, Tan Sri Abdul Rahman Hashim dibunuh dalam tahun 75. Timbalan penguasa polis Cina dibunuh dalam tahun 74. Ketua Polis kontingen di Perak seorang Cina juga dibunuh dalam kitaran tahun yang sama. Tugu negara dibakar. So mereka pernah mengamuk dalam tahun 70-an itu. Ini adalah saki-baki mereka yang dalam tahun 50-an. Dan akhirnya benda ini, ancaman ini ditamatkan dengan perjanjian Hat Nyai tahun 89 di antara PKM dan Kerajaan Melayu dan juga PKM dan Kerajaan Thailand. So sejak itulah, sejak perjanjian Hat Nyai itu sudah tidak ada lagi ancaman daripada mereka. Until today lah. Tetapi pahaman mereka itu sentiasa ada. Hingga ke hari inilah kita boleh katakan demikian. Bagi saya, untuk kita berlaku adil kepada mereka ini, perjuangan mereka peringkat awal itu tak dapat kita nafikan dalam pertempuran mereka melawan Jepun dan sebagainya. Namun itulah yang menjadi kegusaran rakyat adalah amukkan mereka itu. Mereka membunuh tak kira bangsa. Kalau kita merujuk satu buku terbitan Universiti Malaya tentang darurat di Tanah Melayu itu, penulis berekodkan mangsa-mangsa pembunuhan oleh komunis itu bukan sahaja dalam kalangan bangsa Melayu, tetapi ramai juga dalam bangsa Cina, dan ramai juga dalam bangsa India, dan ramai juga dalam bangsa orang asli. So mereka memusuhi rakyat secara keseluruhan. Dia bukan isu kaum, tetapi dia isu pemahaman ideologi.
Namun kalau kita nak melayan ideologi komunis itu dalam pentas akademik, kita boleh bincang dalam sudut akademik. Ada beberapa sudut pandang dasar sosialis itu yang mungkin kita boleh katakan sebagai boleh diaplikasikan dalam konteks kekalutan ekonomi hari ini, seperti mana dasar menyediakan kelengkapan rakyat yang cukup, tak memberi ruang yang cukup besar untuk kapitalis sewenang-wenangnya untuk mengumpul kekayaan dan harta sehingga mewujudkan jarak dan jurang dalam kalangan orang kaya dan orang miskin yang begitu besar. Seperti mana yang diamalkan di China dan sebagainya. Saya rasa ada satu dua benda yang boleh kita aplikasikan yang baik. Bagi saya, kok mana pun lah, dasar siapapun, selagi mana dia itu adalah tangan-tangan manusia, dia tidak akan pernah lengkap. Kapitalis tidak lengkap, sosialis tidak lengkap dan sempurna. Hanya Islam saja yang sempurna. Dan orang Islam juga tak sempurna. Islam itu sendiri sempurna. Jadi kalau berlaku sedikit kekurangan dalam dasar dan dalam negara Islam, bukan kekurangan Islam itu tapi kekurangan orang juga. Jadi itu cerita darurat yang berlaku di tanah Melayu. Saya nak akhiri siri ini dalam episod ini juga sebab saya fikir saya nak move on kepada tajuk-tajuk yang lain, perbincangan yang lebih lanjut berkenaan dengan Malaysia ini, apa yang nak berlaku nanti, PKP ni, COVID ini, vaksin ini, tak tahulah. Mungkin dalam episod yang seterusnya nanti kita akan bincangkan. Assalamualaikum.